الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وهو صفي الله خليل الله عبد الله ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-37. Maka kemudiannya itu Adam alaihi salatu wassalam telah menerima beberapa kalimah daripada Tuhannya. Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima akan taubatnya itu. Itulah taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Zat yang maha penerima taubat, lagi Zat yang maha penyayang. Kita telah mempelajari berkaitan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tentang kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki atas alam ini adanya khalifah fil ardi. Maksud khalifah adalah yang menguruskan atas perintah Allah. Adanya apa yang diuruskannya itu atas perintah Allah. Dia mentadbir, dia membentuk melalui akalnya dan menjalankan amanah seperti mana yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih lagi membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mentauhidkan Allah. Itu sebahagian daripada ta'rif ataupun ciri-ciri namanya khalifatu fil ardi, khalifah di atas muka bumi. Yang mana ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan khalifah ini yang dikhususkan kepada mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di kalangan orang-orang yang musyrik, orang kafir, Yahudi, Nasrani, mulhid, itu golongan etis itu semua tidak termasuk khalifatu fil ardi. Mereka tidak termasuk kerana mereka tidak bersifat amanah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti mana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan telah kita mempelajari juga tentang kesalahan yang dilakukan oleh Adam alaihi salatu wassalam. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai Adam, makanlah olehmu dan juga isterimu buah-buahan apa saja makanan yang berada dalam syurga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Hanya sahaja ada jenis pohon yang mana pohon jenis ini jangan kamu hampirinya. Pada qawaid di sini makna jangan kamu makan buah-buahannya. Cuma ulama-ulama kita khilaf apakah nama, apakah jenis buah-buahannya. Tapi dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskannya. Apabila Allah tidak menjelaskan buat kita, maka ayat itu terus telah jelas menunjukkan cukup bagi kita mengetahui adanya pohon yang mempunyai buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kat situ saja. Dan tidak berkewajiban bagi kita untuk mengetahui. Kalau sekiranya kita tahu sekalipun, tetap juga tidak jadikan penambahan ilmu buat kita pada kawaid kaedah itu. Allah kata jangan kamu hampiri pohon ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebut nama pohonnya.
buahnya buah apa pun. Tetapi apabila diberitahu kepada kita nama pohonnya sekian, buahnya sekian, itu tidak menyebabkan kita mendapat pahala atas apa yang kita ketahui. Disebabkan apa? Dia sudah usut Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala berdasarkan yang datang pada Allah dan Rasul. Sedangkan Rasulullah juga tidak mengkabarkan kepada kita, tidak menjelaskan kepada kita. Itu adalah ilmu dalam ilmu Islam. Walaupun kata Abdullah bin Abbas dia adalah gandum, sebagian lagi ulama mengatakan dia adalah anggur. Di dalam Taurat ada cerita, kata Abdullah bin Abbas bahawasanya dalam Taurat itu adalah pohonnya gandum katanya. Ya dia. Di dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut siapa yang terlebih dahulu memakannya. Satu. Yang kedua juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyatakan Hawa yang perintah untuk Adam alaihi salam memakannya. Tidak ada dalam Quran Al-Karim. Dua. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyatakan Hawa itu bersalah kerana mungkin menghasutnya Adam alaihi salam. Tiga. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran bahawasanya dengan kalimah tunggal. Kalimah tunggal apa maksud di sini? Yaknilah kesalahan itu ditanggung oleh Adam alaihi salam untukmu seorang. Lafaz itu hanya untuk Adam alaihi salam. Lalu ulama-ulama juga pernah ditanya dengan soalan yang sama. Adam dengan Hawa memakannya, siapa yang memulai memakannya? Lalu kata ulama-ulama bahawasanya tidak ada satu riwayat yang sahih ataupun dalil daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah penalaran pendapat satu kisah, ada juga kisah yang bercampur dengan Israiliyat daripada kitab Injil, daripada kitab Taurat yang dicampur sebagai satu kisah. Lalu kita orang Islam pun mendengar kisah ini. Lalu yang bahayanya apabila kita menjadi isbat. Isbat ni maknanya kita meyakini kisahnya, padahal tidak ada. Oleh ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama tafsir, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini tidak pernah menyalahkan Hawa. Seperti mana apa yang kita dengar bahawasanya seolah-olah kesalahan Adam itu kerana Hawa yang menghasutnya. Tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan demikian di dalam Quran. Tidak ada. Bahkan dalam surah Taha Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya Adam itu asa faghawa. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan nama Adam secara tunggal tanpa dengan nama isterinya. Tidak ada. Jadi kalau sekiranya ada kisah yang sampai kepada kita, kerana saya mendengar dua-dua kisah. Yang pertama, Adam yang memulai memakannya. Hawa melihat lalu mengikutnya. Kerana Hawa itu bersangka baik atas tindakan Adam AS. Satu. Juga kisah yang saya dengar bahawasanya Hawa itu yang menggoda ke kita nak sebab apa? Suruh Adam. Lalu Adam mengambilnya, lalu diberikan kepada Hawa. Lalu Hawa yang memulai memakannya kerana gairahnya dia terlebih dahulu berbanding Adam AS. Lalu apabila dia melihat Hawa itu makan dan tidak ada apa yang berlaku, lalu Adam pun ambil makan. Bila Adam ambil makan, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tertanggallah pakaian syurga mereka itu. Itu disebut dalam surah Al-A'raf. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf. Cuma disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf makan tadi tidak dikaitkan dengan Hawa yang memakannya Adam. Lalu tertanggallah pakaian mahkota dia, pakaian suatu dia berada dalam syurga. Jadi di sini sekiranya dua kisah tadi, mungkin kita mendengar Hawa yang terlebih dahulu memakannya, maka itu juga satu kisah yang tidak menyebabkan bertambahnya ilmu, diberinya pahala. Sebab dia tidak sabit daripada Quran dan juga Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, kalau sekiranya kita menerima juga kisah
Yang mula-mula sekali yang memakannya adalah Adam alaihissalam. Maka kisah itu mungkin bersesuaian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itu di sudut qawaid usul, mendahulukan apa yang lebih hampir dengan kitab Allah lebih utama daripada yang tidak hampir dengan pada usul daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini, Hawa makan dulu, yang lain Adam makan dulu. Tapi cerita tentang Adam makan dulu itu bersesuaian dengan kitab Allah berbanding Hawa lebih dahulu yang memakan. Itu hanya saja seperti mana yang telah saya sebut, tidak ada riwayat yang sahih, sebab yang sahih boleh dijadikan hujah. Itu kawaid dan mesti bersesuaian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ulama menyatakan tidak ada kisah yang sahih bahwasanya Hawa menghasut sehingga Adam terhasut, sehingga Adam mengambil memetiknya lalu memakannya. Begitu juga Hawa. Dan ada riwayat dalam hal-hal begini, tapi riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat bukan menjadi hujah, hanya sekadar cerita dan tidak boleh menjadi tasdik. Mu'tamad, kita percaya itu kisah sebenarnya. Dan perkara ini sebenarnya sama seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini. Ulama kita juga ditanya, Adam alaihi salatu wassalam, sewaktu dia berada, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata jannah, syurga, adakah yang dimasukkan syurga ini syurga adnin, ma'wa, firdaus, na'im? Makna syurga ataupun itu antara nama-nama syurga. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, semua syurga-syurga itu syurga akhirat yang baqa' aradi, kekal selama-lamanya. Itu. Lalu ulama-ulama mufassirin menyatakan kalimah syurga itu masih dikhilafkan oleh ulama-ulama. Di kalangan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah sendiri khilaf. Imam Abu Hanifah mengatakan syurga yang dimaksudkan bukan syurganya akhirat, bukan syurganya adnin, syurga firdaus, disebabkan kita berpegang dengan hadis Rasulullah, hadis sahih. Allah Tabaraka wa Ta'ala pernah berfirman kepada baginda Rasulullah untuk menggembirakan Rasulullah sebelum wafatnya Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya Muhammad, syurga itu diharamkan bagi seluruh umat kecuali apabila umatmu terlebih dahulu memasukinya. Satu. Yang kedua, di sudah aqidatul Islam, adapun syurga itu akhirat, bukan dunia. Bila seseorang itu telah masuk ke syurga akhirat, dia baqa' aradi, dia sudah akidah, maka dia akan kekal berada di dalamnya selama-lamanya. Gitu. Sehingga ulama mufassirin muakhirin memilih jawapan apa yang diberi oleh Imam Abu Hanifah. Maksud syurga di sini bukan syurga akhirat, tetapi syurganya dunia. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya pada ketika itu dunia ni sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik, disebabkan tidak ada kerosakan daripada kerakusan kejahatan tangan-tangan manusia. Tidak ada manusia lagi, dan sangat indah, sangat cantik. Lalu ulama-ulama kita berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kalimah itu fil ardi khalifah, aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini, aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu penciptaan Adam alaihissalam itu sebagai ulama akidah dan sunnah wal jamaah kata tidak berubah. Di situ dia ciptakan, di situlah juga dia hidup. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan qulna bitu minha jami'a, turunlah kamu. Akan tetapi di sudut Arabi, di sudut lughah, di sudut bahasa, bukan semua kalimah ihbitu itu menunjukkan perintah untuk turun daripada atas ke bawah. Tapi di sudut qawaid lughah, bahasa,
Ihbitu juga bermaksud bahawasanya kedudukanmu yang asal telah berubah pada kedudukan yang lain. Itu juga ihbitu. Seperti mana dalam surah Al-A'raf, apabila Adam AS makan buah yang disebutkan. Dan hendaklah kita ketahui, kita dalam masyarakat Melayu kita telah termakan bahawasanya buah yang dimakan oleh Adam AS adalah buah khuldi. Buah khuldi. Lalu sebenarnya tidak sabit. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut syajaratul khuld, pokok yang mana kalau makan kekal. Tapi bukan Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian kepada Adam. Ceritanya adalah iblis yang mengatakan kepada Adam. Jadi kisah di antara orang Melayu itulah pohonnya khuldi, buahnya buah khuldi. Sedangkan yang memberi nama itu adalah iblis. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan pohonnya, pokoknya nama khuldi di dalam masyarakat Melayu kita. Lalu sampai diceritakan namanya buah khuldi. Bahkan banyak juga yang saya dengar pada kecil sendiri, waktu saya kecil pun cerita Nabi Adam telah dia makan buah khuldi. Soalannya buah khuldi itu buah apa? Buah khuldi ni macam buah sekian-sekian dah. Tanpa melalui dengan khabar yang sahih. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, iblis berbicara dengannya Adam alaihissalam, syajaratul khuld, pohon yang mana menyebabkan kau kekal. Lalu yang menyebutnya adalah iblis, bukan Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa yang disebut oleh iblis jadi ayat Quran. Jadi jangan menamai apa pun buahnya itu nama buah apa. Dan itu bukan didikatkan pohon khuldi. Di situ juga bukan didikatkan buah khuldi. Begitu juga berkaitan dengan di manakah Adam alaihissalam. Jadi kata ulama-ulama mutaakhirin bahawasanya dia berada di syurga, tapi bukan syurga akhirat. Syurga dunia ketika itu. Awal-awal dunia ini ibarat syurga. Sangat indah, sangat cantik. Cuma bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan apabila Adam alaihissalam dia makan, maka tercabut semua pakaiannya. Pakaian apa yang dipakai oleh Nabi Adam alaihissalam, bila dia tercabut tak boleh ke dia sujud rojik pakailah balik. Tidak, pakaiannya itu daripada cahaya. Pakaian yang menyelimuti tubuh Adam dan juga Hawa itu adalah daripada cahaya. Lalu ini adalah hikmah. Pernah Nabi Adam alaihissalam pun mohon ampun kepada Allah dengan perbuatan tersebut. Kisah dia pada ayat ini juga. Adam alaihissalam tu menyatakan bahawasanya dia sangat bersalah sebab terlupa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan Adam alaihissalam memang terlupa. Wa laqad a'idna ila Adam min qablu fanasi. Dan sesungguhnya kami telah mengingatkan Adam alaihissalam sebelum itu lagi. Maksudnya wala taqraba, janganlah kamu berdua hampiri pohon ini. Maknanya jangan makan buahnya. Wala taqraba menunjukkan musanna. Adam dah Hawa, dua orang. Peringatan tu untuk dua orang. Tetapi kesalahan dihukum Adam. Ini menunjukkan sebagai ulama mengatakan yang memakannya Adam, Hawa tidak sempat memakannya. Sebagai ulama menyatakan makan secara serentak. Sebab ada kisah pakaian mereka sama-sama tercabut. Tetapi bukan pakaian macam kita pakai, pakaian daripada pakaian nur, cahaya. Lalu oleh kerana itu adalah sebuah kesalahan, maka tidak layak bagi Adam dan Hawa memakainya lagi. Hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Adam alaihissalam, aku inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Dia tak sebut sesungguhnya kami menzalimi diri kami. Untuk Hawa juga, tapi dia kata untuk diri dia. Itu hadis yang sahih, warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Adam alaihissalam, aku inni zalamtu nafsi. Maksudnya apa? Kerana dialah menyebabkan Hawa juga menanggung sama-sama dengan apa yang dilakukan oleh Adam. Kerana lupanya Adam, maka lupa juga Hawa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut fanasi, lalu Adam lupa. Di sudut qawaid aqidatul Islam, lupa bagi para nabi, lupa bagi para rasul, tidak mengaibkan. Lupa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa, tapi lupanya Nabi menjadi hukum. Nabi salat zuhur jadi 5 rakaat.
Sahabat ikut je. Habis solat barulah sahabat kita, ya Rasul, solat tertambah tadi ya Rasul, kau buat 5 rakaat. Lalu Rasulullah SAW pun sujud sahwi 2 kali. Jadi hukum, ada solat daripada 4 rakaat Nabi buat 2 itu. Habis, ya Rasul, adakah solat dikosarkan? Apa maksud kamu? Solat kita hari ini 2 rakaat je Rasul. Lalu Rasulullah SAW bangun menyelesaikan lagi 2 rakaat. Lepas tu sujud sahwi. Benar Rasulullah solat jadi imam. Ada ayat yang Nabi terlangkau di belakang sahabat Rasulullah Ubay bin Ka'ab. Ayat yang Nabi terlangkau tadi disambung oleh Ubay. Habis solat, siapa yang menyambung bacaanku? Saya ya Rasul. Semoga memang itulah aku mengharapkan kau lah orangnya. Itu pasal bacaan Ubay bin Ka'ab menjadi rujukan para sahabat siapa yang nak membaca dan menghafal Quran. Ubay bin Ka'ab. Pada zaman Sayyidina Umar dulu, dia lah yang jadi imam untuk solat tarawih tu, 23 rakaat tu. Lalu apa maksudnya di sini? Maksudnya dalam hal ini ulama-ulama mutaakhirin lebih memilih apa yang difirmankan oleh Allah dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud syurga di sini dia berada di bumi. Fil ardi khalifah. Banyak ulama lebih berpendapat demikian, walaupun ada ulama mengatakan syurga akhirat. Tetapi syurga akhirat lebih pada pendapat. Kalau kembali balik ke kitab Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkan pendapat syurga akhirat, kembali balik ke kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini khilaf di antara ulama dan tidak ada masalah untuk kita berpegang dengan mana-mana yang dikhilafkan oleh ulama-ulama. Syurga akhirat, syurga di bumi, syurga di langit. Satu lagi ulama berfatwa Adam alaihissalam ketika itu berada di langit. Sebab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Adam alaihissalam asalnya di langit. Lalu syurganya di mana? Dia makan buah tu di mana? Di langit. Itu pendapat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Walaupun begitu, apabila diperhalusi dalam kitab Taurat juga bercerita demikian. Jadi sebagai ulama mengatakan mungkin Israiliyat. Akhirnya kita mengatakan wallahu alam dalam hal ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menjelaskan kepada kita syurganya Adam di langit. Tidak dijelaskan. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Hanya yang perlu kita betulkan pada pemikiran kita adalah jangan kita berpegang kerana Hawa lah maka Adam melakukan kesalahan. Jangan berkata demikian. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan daripada kitab Allah Subhanahu wa taala fanasi, Adam terlupa. Allah Subhanahu wa taala tak sebut fanasiya, keduanya terlupa. Ini menunjukkan bila Adam lupa dia ambil makan, Hawa pun tengok, Hawa pun ambil makan. Makna perbuatan Hawa mengikutnya perbuatan Adam, dan Adam alaihissalam tidak perintah pun akan Hawa makannya. Sebab ini perbuatan terlupa. Dari sudut logik, bila kita terlupa, takkan kita nak bagi tahu, aku lupalah kejap aku nak ambil buah ni, tak apa boleh makan sebab kita sedang lupa. Mana ada orang begitu katanya. Tentu itu adalah orang yang teringat. Bila dia teringat Allah Subhanahu wa taala larang, mustahil dia akan ambil dan makan. Tetapi perbuatannya fanasi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau kita nak kaitkan dengan usia dunia, lupanya ada setelah 150 tahun. Sebab usia dia 1000 tahun. Iblis datang menghasutnya, makanlah. Tetapi Adam alaihissalam, Allah, sebab kita berpegang teguh dengan firman Allah, walaupun Iblis datang suruh makan, Adam tidak terus untuk memakannya. Hawa juga tidak pernah juga kata, wahai Adam, ambillah makan. Makna ada suruhan Iblis, tidak ada. Lalu dia terlupa di sini bukan dikaitkan atas apa yang diperintah makan oleh Iblis. Dia terlupa. Yang Allah kata jangan kamu hampiri pohon ni, makna jangan makan. Maknanya fanasi dinisbahkan kepada Allah, bukan nisbah kepada Iblis.
Itu juga yang perlu kita betulkan dalam masyarakat Melayu kita. Banyak ceritanya Adam, Hawa salah. Hawa yang buat menyebabkan Adam itu makan buah tersebut. Padahal tidak. Lalu hari ini orang pun banyak menyalahkan Hawa. Hawa yang salah. Mak kita dulu salah. Tu pasal orang perempuan sekarang ni memang dia yang suruh. Akhirnya perempuan buruk namanya. Sehingga kalau dia bergaduh, awak nak tahu sebab mak awak dululah Hawa menyebabkan Adam turun daripada syurga. Pasal perempuan. Oh gitu contoh. Akhirnya perempuan disalahkan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak melibatkan Hawa dalam hal ini. Allah Subhanahu Wa Taala hanya melibatkan Adam alaihi salatu wasalam. Disebabkan apa? Hawa tidak ada makrifah. Allah Subhanahu Wa Taala cipta Adam alaihi, mencipta Hawa alaihi salatu wasalam. Adam ada makrifah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu Wa Taala ajar macam-macam ilmu kepada Adam. Luar biasa ilmunya sehingga dia menjadi guru buat malaikat. Allah kata, ya Adam, kamu sampaikan balik ilmu yang aku sampaikan padamu, yang aku ajarkan padamu. Bagi tahu kepada para malaikat. Hawa tidak ada. Jadi Hawa di sini sifatnya lebih mengikut Adam alaihi salam. Hanya sekadar itu. Jadi kalau orang yang mengikut, dia mana ada ilmu, dia tidak tahu apa, takkan dia nak menyuruh. Tentu orang yang menyuruh adalah orang yang ada ilmu, ada yang tahu risiko ataupun keuntungan. Ini kalau kita nak pergi, ini dapat untung ke rugi, begitu. Ada kerugian ataupun keuntungan. Macam orang nak bisnes yang kita buat ni agak-agak boleh menguntungkan tak? Dia akan fikir sebab dia ada ilmu. Tapi kalau orang tak ada ilmu, mana dia nak fikir untung ke tidak, rugi ke tidak. Kaedah pada logik akal manusia gitu. Jadi jawapannya kata ulama, boleh dikatakan bahawa Adam makan dulu. Ada juga ulama menyatakan Hawa makan dulu. Ada juga ulama menyatakan sama-sama makan. Lalu di manakah kita nak mencari riwayatnya? Riwayat yang lebih tepat dengan kitab Allah adalah Adam yang memulai memakannya. Adam yang memulai, itu lebih hampir dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah kembali balik dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Adam alaihi wasallam dan juga Hawa makan buah yang dilarang itu. Daripada pohon yang dilarang, tapi bukan khuldi. Bukan. Dia pohon saja, asy-syajarah. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah, ada alif lam. Bila ada alif lam, Allah tak sebut nama jenis pohon, maka dia hanya tertahan di situ, berhenti sampai situ. Pohon saja. Tidak ada nama khuldi itu. Alam Melayu kata khuldi, tapi itu syaitan, iblis yang bagi nama itu. Termakan kita nama daripada nama yang diberi oleh iblis. Bahkan dalam ayat ni kalau kita perhatikan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin, khusus untuk Adam. Buah salahnya dua-dua, tapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya memanggil Adam alaihi salam dan mengajar buatnya itu kalimatin. Kalimah yang dimaksudkan sebagai ulama menyatakan adalah doa daripada Allah. Allah mengajar doa kepada Adam. Lalu Adam mengajar juga Hawa kerana dia adalah ibadah. Kalau sekiranya kesalahan Adam, dia tidak akan libatkan Hawa. Tetapi oleh kerana ada kaitan dengan ibadah, Adam diajar satu ibadah, doa adalah ibadah, mukhun ibadah, lalu diajar juga isteri untuk beribadah yang sama. Lebih-lebih lagi keduanya buat dosa. Dosa yang dimaksudkan kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan satu dosa yang menyebabkan mereka diazab, dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Disebabkan apa? Disebabkan mereka berdua diuji atas takdir dan kehendak Allah. Dan satu lagi yang menyebabkan ulama berfatwa syurga Adam dan Hawa syurga di dunia, bukan syurga akhirat, kerana syurga akhirat kekal dan tidak ada ujian. Sedangkan Adam dan juga Hawa ketika itu diuji oleh Allah. Syurga akhirat mana ada ujian? Tidak ada ujian. Itu akhirat punya syurga. Tetapi syurga yang sementara ini diuji oleh Allah.
Lalu oleh kerana itulah Adam alaihi salatu wassalam dan juga Hawa berlaku atas mereka di dalam syurga. Secara logik, kalau ada namanya syurga, takkan Allah Subhanahu Wa Taala masih nak menghukum mereka? Ya, perkara itu berlaku. Mana bukan syurga akhirat. Syurga akhirat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghukum. Syurga akhirat juga tidak ada ujian. Begitu. Itu juga yang difatwakan oleh ulama-ulama kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Adam alaihi wasallam doa. Fataba alaih, dia baca, Allah terima doa dia. Doanya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini riwayat yang paling masyhur yang dipilih oleh ulama-ulama kita. Paling masyhur sekali. Rabbana zalamna anfusana. Walaupun begitu, ada juga riwayat yang sabit daripada hadis-hadis Rasulullah pun ada. Inni zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa yang dibaca Adam, Nabi baca balik dalam doa iftitah. Yang lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nabi ajarnya Abu Bakar baca dalam solat. Maknanya bersumber daripada Allah juga. Sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita baca doa taujih, doa iftitah, itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajjahtu wajhiyal ladzi, itu ayat Quran. Inna salati wa nusuki, ayat Quran. Ayat Quran kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih dibaca dalam solat. Lalu Rasulullah pun mengajar kita doa, qala rabbana zalamna. Qala kita tak perlu baca, sebab qala menunjukkan Adam dan Hawa sama-sama membaca. Adam menerima doa rabbana zalamna, lalu diajarnya Hawa, lalu mereka sama-sama berdoa serentak. Sebab kita kena tahu, bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Adam AS untuk berduduk tinggal, keluar daripada syurga dunia, sehingga dia kena hidup dalam keadaan kena usaha. Sebab dalam syurganya dunia pada ketika itu Adam mana ada usaha, semua telah siap, tersedia. Dan diceritakan sewaktu itu Adam AS tidak pernah menyentuhnya Hawa. Dan tidak ada juga cerita Hawa itu beranak dalam syurga. Tidak ada juga. Perkahwinan itu di mana? Perkahwinan itu setelah Allah Subhanahu Wa Taala perintah Adam dan juga Hawa berpisah. Berpisah itulah maksudnya untuk menjadi khalifatu fil ardi, khalifah di atas muka bumi. Dia kena usaha, dia kena mencari pada ketika itu. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, Allah menguji keduanya sehingga pernah berpisah 100 tahun. 100 tahun daripada usia 1000 tahun. Macam kita pula, kalau usia tu 100, maka berpisahnya 10 tahun. Kalau 50 tahun, mana berpisah 5 tahun. Qawaid lah, contoh-contoh gitu. Mana 100 tahun berpisah, katanya Abdullah bin Abbas. Hawa itu di Jeddah, Adam AS di Bukit Sarandik, di tanah Hindi. Berpisah saja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengajarkan keduanya kehidupan, agar hikmahnya apabila contoh suami, contoh pada isteri, kematian pada suaminya, lalu bagaimana isteri ini nak hidup, maka kembali balik dengan kehidupan Hawa dulu tanpa suami dia. Kemudian pula isteri mati, bagaimana suami nak hidup? Seperti mana Adam AS hidup seorang-seorang dulu. Hikmahnya diambil di situ. Dia perlu melalui ujian tersebut tanpa pasangannya dalam dunia ni, disebabkan kematian. Tapi yang ini disebabkan perpisahan, bukan penceraian. Perpisahan sementara, akhirnya bertemu kembali, hidup sama-sama, kemudian beranak pinak lah akan Hawa itu, sampailah kita menjadi cucu zuriatnya.
Jadi kembali balik dengan ayat ni, Allah Subhanahu wa taala mengajak Adam alaihi wasallam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walaupun begitu, ada walaupun ulama banyak memasyhurkan pendapat ini, tetapi tetap pendapat. Memang terdapatnya hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Tetapi hadis itu tidak dijadikan hujjah yang mu'tamad di kalangan ulama-ulama kita. Disebabkan mereka lebih memilih ada doa yang diajar Allah. Tetapi doa yang mana satu? Wallahu ta'ala alam. Tetapi dengan doa yang dibaca Adam alaihissalam, fataba alaih, Allah Subhanahu wa taala pun bertaubat alaihi, kembali balik atas Adam, tidak dikaitkan dengan Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa taala tak sebut fataba alaihuma. Fataba alaihuma. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita cerita Adam dan Hawa, cerita takdir Allah. Dan jangan salahkan Hawa. Allah sendiri tidak menyalahkannya. Allah Subhanahu wa taala hanya menisbahkan perkara ini atas Adam. Adam yang memulai, Hawa yang mengikuti. Lalu turun ayat Quran, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu lebih berkuasa, lebih layak untuk memimpin berbanding wanita. Ayat Quran. Lalu Hawa mengikut. Adam makan, dia pun makan. Dia mengikut. Itu turun ayat ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Bukannya Adam perlu mengikutnya Hawa. Itu dah keluar daripada fitrah. Itu juga dah keluar pada konsepnya khalifatul ard. Khalifatul ard takkannya dia punya usul mesti ikut cakap perempuan baru buat je kerja. Gitu. Jangan buat kerja apa-apa selain minta izin dengan orang perempuan dulu. Sampai kita nak pergi masjid syura pun nak kena minta izin orang perempuan dulu. Dia tak izinkan, tak boleh pergi, tak boleh keluar. Adakah begitu syariat mengajar kita? Jawapannya tidak. Tapi syariat mengajar kita yang perempuan tu nak keluar kena izin kita. Itu syariat mengajar. Jadi tentu kembali balik dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takkan Adam makan kerana daripada hasutannya akan Hawa. Jawapannya begitu. Dan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ini pendapat saja kata ulama. Pendapat. Dalam satu riwayat di kalangan ulama tafsir meriwayatkannya, Adam alaihi salatu wassalam, dia mengakui kesalahan yang dia buat tanpa dia menisbahkan kesalahan itu bermula daripada Hawa. Tidak. Dia mengakui diri dia. Hawa mengikut saja. Lalu Adam merasa kasihan terhadap Hawa kerana mengikutnya Adam yang faghawa. Allah kata Adam asa faghawa, dia salah sehingga orang ikut yang salah. Makna Hawa itu pun mengikut yang salah juga. Hawa tak ada ilmu, dia kena ikut dengan apa yang orang yang ada ilmu. Adam alaihissalam dia ikut orang yang ada ilmu. Memang kepada kaedah kita kena ikut orang yang ada ilmu. Begitu juga kaedahnya Hawa. Jadi tak boleh nak salahkan dia. Lalu Adam alaihissalam menyatakan, dia berbicara dengan Allah, ya Allah, aku telah buat salah. Dan dia tak kata, ya Allah, aku dan isteriku buat salah. Ini adalah tawaduknya Adam alaihissalam, kerana dia melihat Hawa tidak salah dalam hal ini, kerana dia mengikut yang salah. Gitu. Lalu Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun berkata dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa, yang mana dosa itu sendiri kau telah tahu sebelum kau cipta aku lagi. Makna ini adalah akidatul Islam. Wujudnya Allah azali. Wujud azali. Azali maksudnya adalah menafikan adanya permulaan. Bukan azali bermaksud ada masa, ada zaman, ada keadaan dengan waktu. Itu bukan azali. Sebab sebahagian orang Melayu memahami azali itu macam masa.
Itu kesalahan dia. Sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Azali bukan masa, kerana Allah tidak terikat dan dia itu dalam masa tidak ada kaitan. Tidak terikat dengan masa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menciptakan masa, dia tidak berada dalam masa. Azali maksudnya adanya Allah tanpa permulaan. Allah Subhanahu Wa Taala telah ada, tidak ada kaitan dengan masa. Kadang-kadang orang Melayu dia suka kata kita ini telah ada sejak azali lagi. Kita tanya apa maksud sejak azali, masa ke tu? Ya. Maka bersalahan dia sudah akidah Ahlussunnah, berakidah bersalahan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Azali bukannya masa. Sejak bila adanya azali dengan masa? Lalu disebut kita ni telah ada sejak azali. Lalu kita tanya maksudnya ada masa? Ya. Bersalahan dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Azali itu maksud menafikan permulaan, bukannya ada mengisbatkan masa pada Allah. Betul kan itu? Lalu Adam alaihi salatu wassalam berbicara dengan akidah, sebab Allah mengajar dia akidah. Ya Allah, kesalahanku sebelum kau cipta aku, kau dah tahu aku akan buat salah. Itu akidatul Islam. Kehendak Allah azali, tapi dia menciptakan tidak ada kaitan dengan azali. Menciptakan tidak ada kaitan. Sebab itulah apa yang cipta semua hadis, semua baharu, tidak ada kaitan dengan qadim, tidak ada kaitan juga dengan azali. Jangan kita berpegang dengan sebahagian ahli falsafah mengatakan alam semesta ini azali. Dia telah ada. Tak ada siapa yang menciptakan. Itu kesalahan dia surah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu. Yang kedua, ada sebahagian mereka mengatakan alam ini ada yang qadim, terdahulu telah ada tanpa siapa yang menciptakan. Maka dikaitkan juga azali dan qadim lagi azali. Kesalahan dia surah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ni dia kata alam semesta ini memang telah ada dengan Allah yang ada. Satu. Yang kedua, kesalahan mereka menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala wujud ada, ya, tapi dia sebelumnya tidak ada. Itu semua kesalahan dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menolaknya. Kebanyakan pemikiran ahli falsafah. Ahli falsafah ni dia keluar daripada risalah. Dia tak berminat dengan kalam Allah. Dia berminat akal dia, kajian dia. Tapi salah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman kepada Adam alaihi wasallam, wahai Adam, sesungguhnya kesalahan yang kamu lakukan aku mengetahuinya, dan itu semua termasuk daripada kehendakku untuk dia berlaku. Kehendakku untuk dia berlaku. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, bab aqaid, aqidatul Islam, bab takdir, Nabi SAW pernah bersabda, satu ketika Adam dan juga Musa berdebat. Datang Musa alaihissalam, ya Adam, kerana engkau lah maka kami keluar pada syurga. Syurga dunia maknanya dengan penuh keindahan, yakni syurga yang tak perlu usaha. Akhirnya kita keluar sehingga kena cari usaha. Sebab dalam syurga tu tak perlu usaha. Makan, tidur, lena, berehat, beristirahat, bersenang riang, bersuka-suka. Itu syurga asalnya begitu. Tapi bila Adam alaihi salatu wasallam buat salah, maka dia keluar daripada itu semua. Lalu dia nak makan, kena cari, kena usaha, kena masak, kena menternak, kena bercucuk tanam. Oh gitu. Pakaian nak kena buat sendiri. Fikir akal macam mana nak buat pakaian yang asalnya tak ada pakaian. Lalu Adam alaihi wasallam dia jawab seperti mana Allah bagi jawapan kepada dia. Lalu apa kata Adam alaihi wasallam? Ya Musa, adakah kau menyalahkan aku sedangkan perkara ini telah ditakdirkan Allah buatku? Diam. Lalu kata Nabi SAW, ni ada sahih, maka terdiamlah Musa apabila mendengar itu jawapan. Apa maksudnya? Apa yang dilakukan Adam AS atas kehendak Allah berlaku. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Apabila dia berlaku, maka siapa yang boleh menghalang kehendak Allah daripada berlaku?
Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak menghukumnya Adam seperti mana dia menghukumnya iblis. Kerana apa? Kerana adanya perbezaan. Seperti mana iblis, Allah Subhanahu Wa Taala tak cipta dia untuk disyirik kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tak cipta iblis untuk dia buat maksiat kepada Allah. Tapi dia makhluk kana minal jin, daripada jin, dan dia mukallaf. Bila dia mukallaf, ada hak baginya. Allah perintah, dia boleh pilih mahu, dia boleh pilih tidak mahu. Itu mukallaf. Seperti mana kita hari ini mukallaf, Allah perintah wa aqimus solah, dirikan solat. Ada saja orang tidak mahu mendirikan solat. Adakah Allah perintah? Tak. Dia yang memilih. Itu al-ikhtiyari. Ini sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma al-ikhtiyari akan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Aba, yang pertama memang dia tak mau sujud pada Adam. Kita pelajari ayat tersebut. Enggan. Allah Subhanahu Wa Taala kata beri penghormatan pada Adam, sujud pada dia. Dan ketika itu dia bernama Azazil, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia termasuk kelompok malaikat sebab ibadah dia setaraf dan dengan malaikat. Iblis waktu itu tidak ada kaitan, iblis tidak ada kaitan dengan syaitan. Dia Azazil, kata Abdullah bin Abbas. Ibadah dia setaraf dengan malaikat. Itu bahasa Allah perintah sujud sebab dengan malaikat. Dan malaikat yang dimaksudkan bukan malaikat langit, malaikat di bumi. Itu bahasa Jibril tak termasuk perintah. Israfil, Mikail, malaikat maut tak termasuk. Malaikat Halimatul Arash, jangan kata semua malaikat di atas alam diperintah sujud pada Adam. Tidak, hanya malaikat di bumi. Iblis pun di bumi waktu tu, dia termasuk. Lalu dia tak mau. Abah Allah, bila dia tak mau, Allah Subhanahu Wa Taala tanya dia, sebab dia pun hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menghalangi kamu untuk tidak mahu sujud pada Adam? Dah Allah Maha mengetahui. Ana khairu minhu wa khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini dalam surah Al-A'raf dan beberapa surah yang lain. Ya Allah, bahkan dalam ayat yang lain dia menyebut kepada Allah bi'izzatika, dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ahli ibadah. Aku enggan disebabkan aku melihat diriku lebih baik. Baik di sini banyak penafsiran. Mulia, hebat, istimewa, itu dilihat. Siapa yang melihat? Iblis tadi. Berbanding daripada dia sebab dia dicipta daripada tanah. Apabila dicipta daripada tanah, dia nampak low, dia nampak rendah, hina, tak ada kedudukan. Siapa yang melihatnya? Iblis. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan kekasihnya, penghulu langit, penghulu di bumi, penghulu Anbiya wal Mursalin, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun daripada Adam, tanah juga. Tapi Iblis lebih menyatakan dia lebih mulia. Makna menunjukkan dia lebih mulia daripada para Nabi, para Rasul yang ada nanti. Sebab para Nabi Rasul keturunan Adam, yang bagi dia rendah sebab daripada tanah. Apa dia enggak? Itu yang dia sombong. Astagfirullah. Mengapa kamu sombong? Adakah kamu minal alid? Kedudukan kamu dah hebat sangat. Dia kata, ya, aku menang diriku hebat, istimewa. Padahal dia tak tahu ke adakah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi keistimewaan kepada dia. Allah sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Allah tak pernah kata mulia jin tadi. Iblis tu jin. Allah tak berkata demikian. Wastakbara, dia sombong sebab dia kaitkan dia dirinya hebat, setara malaikat. Al-Alin, setara malaikat langit lagi, bukan malaikat bumi. Sebab malaikat di langit jauh lebih hebat ibadahnya berbanding malaikat di bumi. Al-Alin, abawa istakbara wa kana minal kafir. Jelas sekali kafir. Kafir atas ilmu Allah. Apa maksudnya? Allah mengetahui
yang mula-mula yang mengasaskan kesyirikan di atas muka bumi ini, sehingga anak-anak Adam ada yang menjadi syirik kerana dia sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Pengasasnya adalah iblis. Wa kana minal kafirin, kafir dia. Lalu adakah sama dengan kesalahan yang dilakukan oleh Adam AS? Tidak sama, sebab Adam apabila dia dah teringat, kan dia lupa, dia makan, dia lupa, dia rasa malu, dia menyesal. Hanya satu kesalahan. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Allah mengajarnya baca Rabbana zalamna anfusana. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fataba alaih, Allah terima taubatnya. Innahu huwa tawwabur rahim. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Tawwab Ar-Rahim. Itu kisah Adam, tidak sama dengan iblis. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah Adam AS kembali kepada Allah. Dia mahu Allah beri petunjuk pada dia untuk bertaubat. Sedangkan iblis wa kana minal kafirin, kalau dah kafir dia tak akan mahu Allah Taala lagi. Dia hanya mahu ke Allah agar Allah panjangkan umur dia, itu ya. Ambil kesempatannya itu. Yang lain-lain dia nak jalan sendiri. Lalu Allah melaknat dia. Ar-rajim minasyaitanir rajim. Dilaknat oleh Allah. Jadi tidak sama keadaannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Adam AS, sesungguhnya apa yang berlaku padamu ya Adam adalah sesuatu yang telah aku takdirkan buat kamu. Kerana dia menjadi takdir daripadaku untuk kamu, maka oleh kerana itu mudah bagiku untuk mengampunkan dosamu itu. Hadis sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Allah melihat di antara hamba-hambanya tak buat salah, lalu Allah memuji mereka sehingga mereka jatuh pada kesalahan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala membimbing mereka untuk mereka bertaubat, lalu Allah memberi taubat kepada mereka. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di sini bahawasanya perkara ini tidak akan berlaku melainkan takdir Allah, agar kita melihat hikmah di sebalik penetapan takdir. Hikmah dia agar kita mengetahui Allah At-Tawwab. Tetapi nak untuk mengetahui At-Tawwab, padahal kita terlebih dahulu diuji buat salah dulu. Agar kita mengetahui manusia itu mesti ada buat salah. Rasulullah SAW pun dalam doa iftitah Nabi pun baca Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku ya Allah, wa ataraftu bi dhanbi, aku mengakui dosa yang kulakukan, fa innahu la yaghfiru faghfir li dhunubi jami'a, maka oleh kerana itu ampunilah seluruh daripada dosa-dosa yang kulakukan, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada siapa yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Siapa yang baca doa inni zalamtu nafsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Jadi maksudnya apa? Ini adalah termasuk takdir Allah Subhanahu Wa Taala buat hamba-hambanya pasti jatuh pada kesalahan. Itu pasal kata Nabi, kalau tak jatuh salah yang besar, jatuh salah yang kecil. Kalau sekarang ni tak ada dosa, mungkin ada dosa yang dulu. Kalau dulu tak ada dosa, mungkin dosa akan datang. Kalau tak ada dosa yang zahir, mungkin ada dosa yang batin. Kalau sekian tidak ada dosa yang nampak, mungkin dosa tak nampak. 10 bahagian dosa dalam Islam. Apa maksudnya di sini? Takdir. Cuma Allah mentakdirkan juga agar mohonlah keampunan dan taubat pada dia. Itu jangan lari pula daripada takdir itu. Allah dah tetapkan begitu. Sebelum dia tutup pintu taubat, baik taubat. Pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala ditutup ketika mana matahari dah terbit daripada tempat dia terbenam. Itu juga saya telah sebutkan tentang kisah hadisnya. Hadis sahih yang dikaitkan daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud daripada apa yang kita pelajari ini tak habis lagi dia punya tafsiran dan juga kaitan dengan ayat At-Talaq tadi. Walaupun begitu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya Adam AS. Terima. Bila terima di sini, Adam AS bukan menanggung dosa. Fataba alaih, Allah menerima kembali makrifah dia.
hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia menanggung dosa, tu kita kena tahu. Sebab dosa itu bagi mukallaf yang mana dah keluar daripada syurga tadi, barulah kalau buat salah ada dosa. Waktu Adam dengan Hawa berada dalam syurga, kesalahan yang dilakukan Allah tidak menghukumnya dosa. Cuma kesalahan yang dilakukan menyebabkan dia tidak lagi dapat hidup dalam keadaan suasana syurga tadi. Itu pasal dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu Wa Taala sebut tertanggal pakaian dia. Kemudian Adam dan Hawa pun rasa malu, lalu pergi cari pokok, nyorok ke pokok. Itu ayat Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya mereka berdua, itu hadis, ya Adam, ke mana kau melarikan diri padaku? Ya Allah, sesungguhnya aku malu padamu, pakaianku dah tercabut. Pakaian itu daripada nur, daripada syurga, daripada cahaya, tapi menutupi aurat mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak menghukum mereka, tidak melaknat mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, fahada. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar, memberi hidayah kepada Adam agar dia mengajar pula kepada isteri dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghukum mereka berdua itu dilaknat oleh Allah, tidak. Itu maksudnya. Berbeza dengan iblis sebab dia mengasaskan kesyirikan agar manusia sembah selain pada Allah. Allah mengetahui, Allah laknat dia. Itu wakana minal kafirin. Adam alaihi wasallam tidak ada kaitan langsung, kerana dia lakukan atas takdir yang berlaku atas diri dia kembali. Lalu kata Rasulullah, maka menanglah perdebatan Adam dengan Hawa, maka dengan Musa, maka terdiamlah Musa atas perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.